عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا اللهم يفقه أقوالنا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita menyambung lagi daripada surah Al-Mu'min. Itu ada yang terhutang yang saya baca tak habis ke? Ha? Ayat 41. Habis. Habis dah? Lebih satu. Lebih satu. Terlebih baca? Oh, terlebih. Kita start ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Ya. Mana ayat ini menyebutkan tentang siapa tadi? Seorang daripada keluarga Fir'aun, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia mendapat hidayah walaupun berada dalam lingkungan keluarga Fir'aun yang zalim, ya, keluarga Fir'aun yang kejam, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan baginya hidayah petunjuk dengan menyeru, wahai kaumku, ya, apa kena kamu ini, ya, apa keadaan kamu ini, sedangkan aku mengajak kamu kepada keselamatan, yakni dengan taat kepada Allah, maka akan mendapat keselamatan di dunia, bahkan keselamatan yang lebih besar di negeri akhirat. Ya, tetapi kamu tetap berdegil,
kamu tetap mengajak ya dan kekal di dalam syirik kepada Allah, ya, kamu tetap dalam maksiat dan dosa kepada Allah, yang akhirnya kamu akan dicampakkan ke dalam neraka, ya. Jadi begitulah sunnah kehidupan ni, ya, bahawa akan terus ada daripada zaman ke zaman orang yang menyeru ke arah kebaikan walaupun berada dalam lingkungan kejahatan, ya. Maknanya tadi keluarga Fir'aun ni kira-kiranya sudah pastilah akan menyembah Fir'aun, menganggap Fir'aun sebagai Tuhan, ya, menganggap kekuasaan Fir'aun yang berkuasa. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala, ada juga di kalangan keluarganya, iaitu siapa? Isterinya, ya, orang yang terdekat, bukan orang yang jauh, ya, dan adiknya beriman, ya. Tapi sebaliknya juga boleh berlaku. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi tapi isterinya kufur. Nabi Nuh alaihissalam, ya, juga seorang nabi tetapi anaknya kufur, ya. Jadi nak ceritanya bahawa hidayah petunjuk itu adalah anugerah pemberian Allah, tak kira siapa pun, ya. Duduk dalam lingkungan jahat pun boleh dapat hidayah, duduk dalam lingkungan baik pun boleh hilang hidayah daripadanya, ya. Boleh kita katakan kesimpulannya hidayah ni milik masing-masing, ya, atas anugerah Allah. Jadi apa yang boleh kita buat ialah berdoa jelah, ya, berdoa memohon supaya Allah mengekalkan hidayah yang sedia ada kepada yang sedia ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah dengan hidayah tadi, dan doakan supaya ditambahkan hidayah itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, itu saja yang mampu kita buat. Ya, lebih daripada itu semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Tapi syaratnya kenalah dilakukan usaha-usaha dakwah, usaha-usaha yang mengajak, memanggil kepada jalan petunjuk. Ya, jadi kalau tengok kepada ayat ini juga, ya, maknanya seorang daripada keluarga Fir'aun tadi, iaitu dikatakan adiknya itu, menyeru dalam keadaan dia seorang ajalah, ataupun dia dengan isteri Fir'aun sajalah yang beriman, ya. Orang-orang lain masih ramai lagi kufur, ya, tetapi tidak berputus asa. Itu yang penting, ya. Kita hanya melakukan usaha walaupun pada zahirnya kelihatan mustahil. Tak mungkinlah dalam keadaan kita berdua je yang beriman, ngajak orang lain yang masih lagi kufur, macam mustahil, ya. Tapi tidak mustahil bagi Allah, ya. Boleh saja Allah beri hidayah petunjuk, ya. Kalau Allah nak sekelip mata je, macam kisah apa tu, Ashabul Ukhdud, ya, macam kisah Ashabul Ukhdud, ya. Cerita ni yang saya dah ulang banyak kali dah sebelum ni. Kisah apa tu? Sama juga lebih kurang ceritanya seorang raja yang mengaku jadi Tuhan, ya, yang mana apa tu, ada ahli sihir di rajanya yang dah tua, dilantik seorang budak kecil kan, untuk dia diajar ilmu sihir bagi menggantikan raja, ahli sihir di raja yang dah tua, ya. Tapi tak macam mana, tengah jalan ditakdirkan bertemu seorang alim, lalu dia belajar ilmu ilmu kitab. Masa tu kira zaman lepas Nabi Musa je lah, kitab Taurat ni pun, ya. Belajar kitab Taurat. Nampak? Atas kehendak Allah, raja yang berkehendakkan pengganti ahli sihir yang dah tua, Allah hantarkan seorang budak yang beriman. Nampak? Ya. Ini semua petunjuk Allah. Dan di penghujung cerita itu apa jadi? Ketika raja pergi panahkan budak kecil ni, dia buat syarat apa? Tuanku kena sebut kuat-kuat, demi Allah Tuhan budak ini. Ya, dipanahkan, kono budak tu mata dia langsung mati, ya. Sebelum tu baca macam-macam usaha nak dibunuh budak ni, tapi tak mati-mati. Dicampak ke laut, elok balik ke istana balik. Dicampak daripada gunung, orang yang campak itu langsung jatuh. Yang budak ni elok balik, sihat, ya. Lalu akibat daripada seruan itu, demi Allah Tuhan budak ini, langsung budak itu dipanah mati. Jadi orang di kalangan rakyat itu mendapati rupanya ada Tuhan yang berkuasa mematikan, iaitu Allah.
Ya, sedangkan raja yang mengaku Tuhan tu pun dah cuba bunuh banyak kali pun tak mati-mati. Ya, akhirnya semua beriman atas peristiwa tu saja. Itu yang raja marah tu, digalikan parit, dicurahkan minyak, dibakar ya apa ni longkang tu, lalu dicampakkan habis semua yang beriman. Tu cerita Ashabul Ukhdud. Ya, nak ceritanya bahawa hidayah Allah ni boleh sekelip mata pun jadi orang beriman semua kan. Macam di barat, itulah yang berlaku sekarang. Hari-hari orang masuk Islam ratusan, bahkan ada ribuan ya. Dikatakan kalau di US ke di UK ke, satu bulan paling tidak 4,000, 5,000 orang masuk Islam ya. Di Amerika tu pun yang bangsa-bangsa apa Spanyol tu kan, Latin ni kan. Di negara Bolivia, negara yang apa yang ada banyak mafia ni pun banyak yang masuk Islam rupanya ya. Itu sangat menakjubkanlah kuasa Allah ya. Itu ceritanya bahawa hidayah tu milik Allah. Katanya lagi, kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ya. Jadi orang yang beriman tadi mengatakan, kenapa kamu masih lagi nak berpegang dengan kesyirikan, kekufuran itu, sedangkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah, mana sembahan-sembahan, berhala, patung-patung itu, kamu sendiri pun tak tahu. Benda itu tak ada kuasa ya, hanya patung-patung yang tegak berdiri begitu aja, tak ada kuasa apa pun. Ya, disebut tadi mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui. Mana aku pun tak tahu mana asal usulnya, yang ada kepala burung elang lah, kepala buaya lah kan, kalau kat Mesir tu kan ada yang kepala anjing lah, macam-macam lah dia punya jenis-jenis berhala tu lah. Yang Anubis lah, yang apalah, macam-macam nama lah ya. Jadi apa ni, yang orang yang beriman ni mengatakan, yang kamu sembah tu aku pun tak tahu mana asal usul dia. Macam manalah orang berkepala buaya, berkepala burung elang, berkepala kucing ke, berkepala anjing ke, makhluk apa benda ni yang kau sembah ni kan. Sedangkan aku mengajak kamu beriman kepada Allah yang sebenar, Tuhan yang sebenar, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sudah pastilah bahawa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, mana benda-benda yang dijadikan sembahan itu, yang dianggap sebagai Tuhan itu, kata lelaki tadi, kata orang yang beriman daripada kalangan keluarga Fir'aun itu, mengatakan bahawa benda itu tak dapat memperkenankan apa-apa pun. Ya, sama ada doa yang kita panjatkan kepadanya di dunia maupun di akhirat. Ya, dekat dunia pun dia tegak berdiri. Ya, ibarat kata burung berak atas kepala pun tak boleh nak dihalau burung tu. Nak dibersihkan sendiri pun tak apa. Kan? Ini kan pula nak menolong orang lain. Ya, dirinya sendiri pun nak kena diangkut, diusung. Kalau kotor tadi nak akan dicuci, orang lain yang kena cuci. Ya, jadi nampak sangat lemahnya itu. Biarpun matanya buntang begitu kan, tapi tak nampak pun. Walaupun telinga bercapang, besar telinga tu, tak dengar pun. Walaupun tangan dia godang besar, nak garu hidung pun tak dapat. Mana kan? Ceritanya bahawa begitulah. Apalah kerja kamu, dia kata tadi. Ya, kamu sembah kepada mereka itu, dan bila kamu berdoa sedikit pun tidak dapat memperkenankan doa kamu baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Ya, makna atas hidayah yang Allah berikan kepada seorang daripada keluarga Fir'aun ni, dia berdakwah lah. Ya, berdakwah dengan bersungguh-sungguh, ajak kaumnya ya kembali kepada Allah. Ya, jadi ingat, dia kata kalau kamu melampaui batas, yakni tetap mensyirikkan Allah dengan sembahan
benda-benda yang tak berkuasa, nanti Allah Ta'ala akan memasukkan kamu semua ke dalam neraka. Diberi amaran itu dikatakan, kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kamu. Ya, tunggulah masanya. Bila sampai hari kiamat nanti, ketika kamu digiringkan ke neraka, diheret, ditarik, ditolak ke neraka, masa tu barulah korang ingat apa yang aku katakan hari ini. Jadi manusia macam itulah. Ya, ibarat kata kita ni dah tergantuk, baru tergadah istilah kan, ya. Dah kono, barulah teringat. Oh iyalah kan, dulu ada mak dan pesan jangan buat benda ni. Dah kono dah. Macam itulah, ya. Manusia ni macam itulah. Mana tidak kata apa, dalam peribahasa Melayu kata apa, apa banyak nak peribahasa Melayu ni, lupa. Ya, apa ni, berakit-rakit ke hulu tu lah kan, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Macam itulah, ya. Bahawa memanglah di peringkat awal ni kita susahlah dulu, ya, nak taat pada Allah ni, nak kena semayang, nak kena puasa kan, tapi senangannya akan datang kemudian. Ya, tapi kalau kita ni berdegil lagi di dunia, apa yang diingatkan tu tak nak diambil perhatian. Nanti bila sampai masanya nanti, barulah akan teringat. Ya. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Jadi itu, ya. Jadi sebagai pendakwah macam itulah. Kerja kita hanya apa? Menyampaikan sahaja, memperingatkan saja. Ya, kita ni bukan polis, ya, bukan pengawas. Ya, nak konokan dondo ke apa ke. Ya, sebagai pendakwah kerja dia hanyalah memperingatkan. Ya, bukan kerja kita memaksa-maksa, tak. Itu terpulang. Ya, tapi kalau orang yang ada kuasa, kenalah gunakan. Ya, contohnya kalau ibu ayah terhadap anak, gunalah kuasa sebagai ibu dan ayah tu untuk mengawal anaknya tadi kan. Kalau dia pihak kerajaan dengan bahagian penguatkuasa tadi, boleh juga. Contohnya orang tak puasa ditangkap kan, bawa atas van jenazah ke contoh. Ya, boleh dengan ada kekuasaan. Tetapi kalau pendakwah, memang dia bukan penguatkuasa, dia hanya mendakwah. Mana mendakwah ni mengajak ajalah, menyampaikan saja. Ya, jadi sebab itu disebut dalam ayat ini, ya, bila aku dah ingatkan, bila aku dah sampaikan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Ya. Jadi tidak ada unsur paksaan di situ. Kita ingatkan saja. Jadi apa-apa pun aku berserahlah kepada Allah. Dia nak beri hidayah kat kau, nak mengazab kau, terpulanglah. Ya. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ya, Allah Maha melihat, mengetahui segala-galalah. Ya, jadi walaupun, ya, contohnya macam Nabi Musa ni, setelah dia pun melintasi Laut Merah, ya, dah sampai ke Semenanjung Sinai dengan Bani Israelnya semua dah ke sana. Jadi tinggal tadi keluarga Fir'aun kan, yang seorang dua orang yang masih lagi beriman, yang mendakwahkan tadi. Ya, ibarat kata kira Nabi Musa dah tak dapat lah nak pantau, pasal dah terputus lah. Ya, dah berseberang laut dah, kira dah, ya, dah sampai ke seberang sana lah. Macam mana nak dihadapkan, ya, kaum Fir'aun ni yang dah tinggal ni. Ya, maka keluarga Fir'aun tadi mengatakan, ya, sesungguhnya Allah lah yang Maha melihat akan hamba-hambanya, dan dia tahulah apa kesudahan yang bakal diterima oleh mereka yang kufur dan derhaka tadi. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Ya, maka Allah telah memelihara keluarga Fir'aun itu. Ya, dikatakan adiknya tadi, walaupun hidup dalam istana Fir'aun, membesar di bawah jagaan Fir'aun,
tetapi dengan izin rahmat Allah dipelihara dia daripada kejahatan dan tipu daya Fir'aun tadi. Tidak sampai dia terpengaruh untuk mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, ya, masih tetap kekal istiqamah dengan keimanannya, ya, walaupun terpaksa secara bersembunyi, ya, di peringkat awal, ya, menyembunyikan keimanannya, ya, lalu Allah selamatkan mereka. Akhirnya Fir'aun, ya, yang menjadi tunggak kerajaan Fir'aun tadi, dengan pengakuannya sebagai Tuhan, dengan kejamnya membunuh anak-anak Bani Israel, ya, dan berbagai lagi kekejaman yang dilakukan yang menghambakan Bani Israel, maka akhirnya Fir'aun berserta kaumnya, kaum ni berujuk kepada tenteranya lah, tentera-tenteranya yang bersama-sama mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, akhirnya terkepung oleh azab yang amat buruk, yakni terkepung dengan laut, ya. Allah takdirkan kan mereka mengejar Nabi Musa sehingga di tepi laut Allah memberi pertolongan kepada Nabi Musa, laut terbelah dua. Nabi Musa dan Bani Israel berjaya melintasi Laut Merah, dan Fir'aun serta tenteranya berada di tengah-tengah laut itu, lalu Allah tutupkan balik, ya, ditutup, terkepung langsung, tertutup dan tenggelam, ya. Jadi itulah azab yang amat buruk, ya. Bayangkan, dia terkena himpak dengan air ni, walaupun setitik dua kita rasa ringan kan. Itu jangan main-main, ya. Air ni, ya, kita sebut sejarah, kita naik motor lah, tak pakai helmet, pakai apa kan, kena hujan yang besar-besar tu jatuh, hui, kono tu tak tahan ke rasanya kan. Itu baru air setitik baru, ni so gunung lah air, dia hampap tu kan. Tak dapat nak cakap lah, ya. Kita pun kalau katalah pergi air terjun kan, katalah pergi Ulu Bondol kan, daripada Tobing cuba lompat kembang macam ni, melepet atas air tu, cuba rasa badan tu, pawit rasa kan. Itu pun baru berapa tu kan, tak ada sampai 3-4 meter dah. Lompat tapi jangan terjun tiruk tu, terjun melepet kata. Kembang tu macam apa, macam tupai kan, tupai terbang tu. Landing latih air tu, cuba rasa macam no sakit itu kan. Itu baru berapa ya. Ini segunung air turun, kan dahsyat, ya. Ikutkan badan tu hancur lah, tapi takdir Allah dipelihara jasad Fir'aun tu, ya, supaya akhirnya Allah Ta'ala hanyutkan dia ke tepi laut. Orang jumpa, diawetkan, bukan tak ada, dikatakan tak ada awet dah, pasal badan tu dah penuh dengan air laut, langsung bawa balik, terus dimumiakan, terus simpannya. Kalau ikutkan proses biasa, Fir'aun ni bila dia mati, dia bawa dekat dia punya temple tu, dia akan salut dengan garam dulu, ya, dibiarkan sampai garam tu kocutkan, ya, jenazah tu. Lepas tu dia keluarkanlah semua, jantung, paru-paru, usus semua ditarik keluarlah ke hidung ni. Dia masuk, alat masuk, tarik keluar, ya. Jadi dalam tu kosong je lah, ya. Kosong je, tak adalah busuk. Jadi punca busuk tu daripada perkakas dalam tu. Jadi perkakas dalam dikeluarkan, salut dengan garam, dah kocut kering tu, barulah dia balut dengan kain tu, ya. Itu mumia biasa. Tapi mumia yang Fir'aun yang koja Nabi Musa ni, mana jenazah tu dia jumpa tepi laut, kira bawa terus simpan. Pasal dah siap berbalut dengan air laut tu, badan dia pun dah kering kocut, terus simpan je lah, istilah katalah kan. Sebab tu pengkaji sejarah, masa dia buat pengkajian tentang jasad mumia ni, dia orang terperanjat ada satu mumia yang perkakas dalam ada oli. Mana jantung, paru-paru, usus semua ada dan tak busuk. Itu yang pelik tu. Siapa ni? Sedangkan yang lain-lain kosong dah. Otak semua kosong, dalam semua kosong. Yang ni otak sampai paut, sampai jantung, paru-paru semua ada. Jadi dia research, dikaji, jumpalah cerita inilah dia orang yang tenggelam mengajar Nabi Musa,
ya, dan dikatakan ada tanda lah gigi itu, bibir itu sumbing, penuh gigit di ikan. Ada tanda gigi ikan lah, ya, menunjukkan inilah orang yang tenggelam di bawah laut. Tandanya bibir itu dah dimakan sikit di ikan. Ya, ini kuasa Allah, ya. Nak tunjukkan, ya, betapa orang yang derhaka, degil, bumi pun tak nak terima, ya. Jadi dibiarkan di atas muka bumi untuk orang-orang yang hidup di zaman-zaman kemudian ni tengok sendiri. Inilah kesan akibat orang yang menderhakai Allah, bahkan mengaku pula jadi Tuhan, ya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya, jadi kalau kita baca kitab Tauhid, ya, ayat ini menjadi dalil adanya azab neraka. Ayat ni, ya, kalau bab Tauhid beriman pada hari kiamat, kalau cerita tentang azab kubur, inilah ayat dia. Apa buktinya? Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Nampak tak? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mana dinampakkan, bukan masuk lagi. Neraka itu dinampakkan kepada mereka pagi petang. Kemudian dan pada hari terjadinya kiamat. Jadi yang ini nampak neraka tapi kiamat belum lagi. Lepas itu, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Nampak? Jadi ada dua kali azab. Ya, bukan dua kali azab. Yang pertama dah nampak neraka tapi belum kiamat. Jadi dah nampak neraka tapi belum kiamat. Itu apa? Itu dalam kubur tu. Dipanggil alam barzakh. Ya. Jadi alam barzakh ni dikatakan juga apa? Raudhatun min riyadil jannah, salah satu di taman-taman syurga, atau hufratun min hufratin niran, salah satu daripada lubang-lubang neraka. Maknanya kita dalam kubur tu memang dah tahu dah mana arah kita pergi. Kalau tutup je orang tanam kita tu, dikambuikan tanah tu, langsung wangi je, sejuk je, ya, wadupnya. Itu petunjuk lah tu bahawa kita ni akan masuk syurga. Sebab kita ni dah ada di taman-taman syurga. Belum masuk lagi, tapi hawa syurga tu yang sejuk, yang wangi tu dah rasa dah. Macam duduk dalam aircon tu sejuk je kan. Tapi kalau dah masuk tu dah bergaung api tu, merau-rau api, wang-wang kan. Oh, dia punya bahang tu dah masuk. Tu waliyazbillah lah tu. Ya, tapi nak ceritanya bahawa wujudnya suatu bentuk azab sebelum datangnya hari kiamat yang sebenar. Persoalannya, azab tu apa nama tu? Azab kubur. Itu dia. Ini buktilah. Ya, kalau ada lah siapa-siapa yang mempertikaikan apakah azab kubur ni wujud, kan ada juga golongan-golongan yang duk persoalkan wujud ke azab kubur tu. Inilah dalilnya. Mana sebelum hari kiamat tu datang, dinampakkan neraka pagi dan petang, mana dengan hawa panih tu dah ada dah rasa, terseksa lah orang ni dalam kubur itu. Itulah dinamakan azab kubur. Ya, kemudian bila datang kiamat yang sebenar, barulah dikatakan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Seperti itu. Ya. Kan? Ya, jadi sudah. Kau boleh. Berapa minit? 3 minit. Ya, ya. Jadi tentang azab kubur ni, ya, walaupun kita ni belum lagi, ya, dimasukkan ke dalam neraka tu, walazbillah lah kan, tapi sebenarnya azab kubur ni juga tidak kurang dahsyatnya lah, ya. Jangan kita memandang ringan ni azab kubur ni. Antara-antara yang kita mendengarkan dalam hadis-hadis iaitu dihimpitkan kubur ni sampai apa? Berselisih tulang rusuk. Ya, tulang rusuk ni bersisih, yang kanan pergi ke kiri, ke kiri pergi ke kanan. Bayanglah. Ya.
kita kono impit sikit pun dalam bas pun dah sosak napih dah. Ya. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu duduk Kuala Lumpur, ya. Naik bas mini 25 Kampung Pandan. Oh lah hai balik sekolah tu, oh lah kan. Sosak orang bas mini. Ya. Ataupun kalau zaman sekarang ni pun kalau time Kojo penuh tu kan, naik LRT ko, naik apa ko. Kalau duduk Mosir tu lagi dahsyat lah. Sampai bersenggayut lah orang kat pagar, kat pintu tu. Kalau kita tengok kat India lagi teruk kan, sampai atas bumbung kat tepi ni orang duduk. Mana kalau macam tu pun dah sosak dah napih kan. Ini sampai berselisih tulang rusuk yang dah. Lepas tu apa? Azab kubur tu lagi antaranya ada apa? Ular yang bernama Syuja'ul Aqra' nama. Ular macam ular todong, besar sebesar pomolu. Bukan besar pohon tu, besar pomolu. Macam mana kita boleh peluk? Itulah besar. Ya, dia punya apa tu? Biso itu dikatakan kok disamburkan ke muka bumi. Pokok kalau kono langsung mati tak hidup dah. Mati terus dia punya semburan biso tu. Ini kita yang duduk dalam kubur tu, kalau diseksa oleh Allah Ta'ala dengan patutkan ular Syuja'ul Aqra' ni kan, bukan sekali patuk, dia patuk lagi, patuk sampai kiamat. Tak cukup itu, Allah hantar pula kala jengking pula. Ya, ini sebut dalam hadis. Tuan-tuan kalau baca dalam hadis-hadis kiamat ni, Allah kirimkan apa? Kala jengking. Besar apa? Besar keldai, kan? Kalau jengking besar kedai kita yang besar tapak tangan tu pun dah mencicit lagi tengok kan. Ini besar kedai tak tahulah dia punya biso tu macam mana nak cakap tak tahu. Kan? Kalau dia sopit gitu tu mau putih kaki putih tangan. Tu dia injek lagi dengan biso tu pula. Ya. Tak cukup tu lagi. Dia hantar pula malaikat yang kojonya memukul. Dan malaikat ni Allah jadikan dia buta pokak bisu. Malaikat tu memang kerja dia memukul kita yang deri derhaka ni, waliyazbillah. Allah jadikan dia buta, tak nampak. Dia main kotuk lah, kotuk. Terbarai kepala otak kau, terkeluar biji mata kau apa. Mana dia nampak kau? Pukul. Kita malu tolong, sakit. Dia pun tak dengar. Allah pokakkan dia. Ya, dalam bisu pokak pula. Ya, buta pula tu. Bayanglah. Merintih, merayulah kita macam mana pun. Ya, dia dengar arahan Allah dia. Silakan pukul orang ni. Dia pukul lah. Pukul. Ya, takkan berhenti dah. Kita jadi apa, lunyaikan cuba. Tak ada dia peduli. Dia itulah contoh. Ya, banyak lagi lah. Ya, azab-azab ni tak dapat nak dicakap dia. Ya. Jadi sebab tu yang menentukan kedudukan kita di sana tu, di sinilah, dunia ni lah. Ya. Ingatlah kita ya, dalam amalan kita ni, ya, mana yang dosa-dosa tu istighfar lah, minta ampun cepat. Kan? Sebab kalau fikirkan azab neraka tu pun rasa tak tertanggung rasa kan. Ni azab kubur pun tak tertanggung, kalau azab neraka lagi lah. Ya. Jadi mudah-mudahan dapat peringatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma rzuqna imanan kamila. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu